Muhammad Nazari bin Haji Mustaqim, Masjid Negara. Kerana sudi bersama-sama dengan Gemerut Iman dalam kuliah duha hari ini, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 165. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bersedia daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemerut Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halqa ilmu, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kebaikan, Allah kurniakan kerahmatan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal, masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk ayat 168. Apa kaitan dengan ayat semalam? Ayat semalam adalah tentang pengikut dan pemimpin, pengikut dan pemimpin yang saling berlepas diri. Aku dah tak nak engkau, kau jangan ikut aku. Kemudian yang pengikut pula kata, dialah yang menyesatkan kami. Dialah yang menyesatkan kami. Lalu, kenapa diorang bertelagah dan apa punca mereka masuk neraka? Antara puncanya ialah pada ayat 168, mereka mengabaikan tentang halal haram. Mereka mengabaikan tentang apa yang mereka consume dari sudut halal dan haram. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa dia berkata, pada hari Perang Khaybar. Perang Khaybar ni bila? Perang yang berlaku selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, Nabi dan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk perangi orang Yahudi. Itu once and for all. Perang terakhir memerangi orang Yahudi. Lalu pada hari Perang Khaybar kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah beri kemenangan pada kami. Namun, kami tidak mendapat sebarang harta rampasan perang berupa emas atau perak. Itu jam bila perang dengan Yahudi, diorang dah tak simpan emas dan perak. Tetapi mereka dapat apa? Harta benda, makanan dan pakaian. Juga tanah-tanah yang ditinggalkan oleh orang Yahudi, tanah-tanah kebun. Kemudian kami bersama Rasulullah berangkat menuju Wadi Qura. Kami bersama dengan Nabi berangkat menuju satu lembah sebelum masuk ke Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu tu bersama dengan seorang hamba. Hamba tu dihadiahkan oleh ada lelaki dari daerah Juzam. Nama lelaki itu, nama hamba tu Rifa'ah bin Zaid. Rifa'ah bin Zaid. Ketika kami sampai di lembah tersebut, hamba
hamba tersebut berdiri untuk tambat unta Nabi. Dah sampai ke situ, hamba tu bangun, dia nak tambat unta Nabi. Tiba-tiba dia dipanah. Kalau sekarang peluru sesat lah, yang ini panah sesat. Tiba-tiba dia dipanah dan dia mati di situ. Dipanah dan menemui ajal. Maka sahabat yang lain berkata, kami mengucapkan selamat baginya wahai Rasulullah kerana telah syahid. Nampak tak? Hamba tu bangun nak tambat unta Nabi masih dalam dalam suasana peperangan, dia dipanah dan mati. Lalu sahabat kata, kami menaksikan, kami ucapkan selamat baginya wahai Rasulullah kerana telah syahid. Tapi Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tidak. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh ia akan diazab oleh api neraka kerana selimut dari pembahagian perang Khaybar yang diambilnya sebelum dibahagi. Nabi kata orang ini akan diazab oleh api neraka sebab dia ambil selimut dari banyak-banyak harta rampasan perang tu, dia ambil selimut sebelum harta tu dibahagi-bahagi pada orang lain. Dia ambil dia punya dulu. Ketika para sahabat dengar apa yang Nabi sebut, tiba-tiba seseorang membawa seutas tali atau sepasang tali kasut hasil rampasan perang yang disembunyikan kepada Nabi. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku ambil ni waktu perang Khaybar. Aku tak nak jadi macam orang tu. Maka Rasulullah pun bersabda, satu tali kasut atau dua tali kasut berasal dari api neraka. Itu level halal haram. Ya, kita sudah menang perang. Ada harta. Hartanya akan dibahagikan juga pada orang lain. Tapi aku ambil dulu. Sebab aku tengok aku tertariklah dengan harta ni. Tak. Bayangkan. Ada orang yang diberi kesempatan memimpin, diambil puluhan ribu, malah jutaan ringgit. Sedangkan tu harta negara. Bukan milik dia pun. Wow. So kita nak masuk tentang halal haram. Tentang halal haram. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Arahan ni kepada siapa? Seluruh manusia. Tak kira dia George Bush ke, Barack Obama ke, Vladimir Putin ke. Ya ayyuhan nas, pada semua manusia. Tak kira dia Yahudi ke, Nasrani ke, ini arahan kepada siapa? Semua manusia. Kulu mimma fil ardi, makan apa sahaja yang ada di bumi. Kulu mimma fil ardi, makan apa sahaja yang ada di bumi. Perasan tak? Semalam kita ada sebut tentang ada pengikut-pengikut yang dia ikut aja.
Yang dia ikut aja. Pemimpin dia kata macam ni, dia ikut. Orang tu kata macam ni, dia ikut. Dia ikut aja. So ayat ni keluar selepas ayat tentang ikut mengikut orang lain tanpa usul periksa. Risiko kita ikut orang lain tanpa usul periksa, lama kelamaan kita akan terjerumus untuk buat sesuatu yang tak halal. Mereka dah tak hiraukan sempadan yang Allah dah beri. Cuba tengok yang apa nama TV3, dia buat JJCM, jalan-jalan cari makan. Lalu kerana Insta famous, orang-orang yang apa influencer ni nak juga meniru JJCM, dia pergi review mana-mana kedai walhal tak ada pun status halal. Maka bila tengok benda tu viral, manusia yang dahulukan tanah berbanding cahaya, dia akan pergi makan tanpa ambil kira halal haram. Sebab dia ikut aja. So mereka tak pernah kisah apa yang dikatakan wahyu. Dah tak hirau sempadan itu. Sebab influencer ni kata, oh sini sedap. Yang Insta famous ni kata, oh sini sedap. Yang mereka kisah apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin mereka. Model-model ikutan. Bukan tak boleh ikut orang, boleh. Tapi kenal pasti halangan, larangan, batas yang Allah beri. Contoh lain. Majlis kahwin. So benda ni sudah jadi, tak tahulah. Dia dah jadi darah daging dalam masyarakat. Sebut tentang kahwin ni, dia punya alasan apa? Seumur hidup sekali, Ustaz. Seumur hidup sekali. Sehingga kita sukar nak asingkan mana yang jadi tuntutan agama, mana yang bukan. Dah siap ada joget-joget. Dah siap boleh joget-joget. Malah pengantin mula berjoget. Itu apa tu? Sebelum aktiviti joget-joget tu dia panggil ustaz baca doa supaya bahagia sampai jannah. Mana boleh campur? Idza ijtama'al halal wal haram, ini kaedah dalam usul fiqh. Jika bercampur halal dan haram, ulama kata yang haram akan menguasai. Yang haram akan menguasai. Dan perkara paling penting untuk kita jangan ikut-ikut, dia berkaitan dengan makanan sebab dia jadi darah daging. Dia akan jadi darah daging. Dan makanan yang kita makan akan berkesan pada hati. Sama ada makanan tu boleh menjadikan kita punya hati semakin keras membatu, atau makanan yang kita makan boleh menjadikan hati kita lembut. Ustaz, adakah maksud majlis tersebut hilang keberkatan?
bukan hilang keberkatan, haram. Joget-joget ni haram. Apa asas joget dalam Islam? Ada ke? Tak ada. Bayangkan kita meraihkan ikatan janji dengan Allah, kita buat benda haram. Contoh macam ni, kan sekarang orang tengah ramai balik haji, lalu kita buat kenduri kesyukuran dengan minum bia. Kita meraihkan kesyukuran balik haji dengan minum bia. Hilang ke keberkatan majlis tu? Dia bukan hilang keberkatan. Majlis tu haram at the first place. Sebab kita dah rancang. Kan? Kalau nak joget juga, tak kisahlah. Ustaz, dia memang penari ni lah Ustaz. Penari, apa nama, penari latar. Orang nyanyi tu dia menari latar kat belakang. Dan memang kerja dia macam tu. Okey, kalau nak menari, cukup dekat premis dengan keluarga sendiri, tak boleh? Dalam kamar peribadi, tak boleh? Kenapa nak kena tunjuk pada orang? Dalam engkau kerja mempertontonkan gerak tari, seluruh dunia boleh tengok, pada majlis yang kau berbangga dengan ikatan dengan Tuhan pun kau nak buat macam tu, why? Part nyanyian yang itu saya tak nak sentuh. Sebab ada ulama yang sangat ekstrim terhadap nyanyian. Tak bagi dia nyanyian ini adalah alat syaitan untuk menghanyutkan hati dan perasaan. Sehingga lagu Mahir Zain tu pun dia tak terima tu sebagai alat untuk dakwah. Ada yang ekstrim macam tu. Ada yang lenient kata nyanyi je tak apa. Lagu-lagu nasyid, lagu-lagu keagamaan tak apa. Tapi bagi saya, level pengantin, kalau pun nak nyanyi-nyanyi, bukan pengantin lah yang buat. Ini yang dikritik ialah pengantin yang buat. Biarlah orang lain buat. Kenapa pengantin yang baru sahaja buat aku janji, aku akan jaga amanah ni, pastikan dia kembali pada fitrah, taat perintah Allah. Dan pada majlis itu, dia tunjuk pada halayak bahawa kami berani langgar perintah Allah. Korang nak cakap apa? Dia tak cakap macam tu, tapi dari sudut perbuatan, kami berani langgar perintah Allah. Korang nak cakap apa? Kadang ustaz pengantin tak tahu tapi surprise dari okey, bab pengantin tak tahu okey. Tapi ini pengantin ambil mic. Saya nak tujukan lagu. Kau pesan. Pengantin yang pergi menari. The point ialah kenapa pengantin surprise tak surprise? Kenapa pengantin kena bergelik sama? Kan? Lalu netizen berbangga. Oh, sporting lah pengantin. Janganlah macam tu. Sudah-sudahlah, bertaubatlah.
Apa yang kita nak hasil daripada perkongsian hidup? Amanah yang Allah beri itu. Kan? Itulah bila kita tidak nampak batas halal dan haram, terutamanya dari sudut, kalau ayat ni dari sudut makanan, apa yang kita consume, akhirnya nanti kita berada di hadapan Tuhan, kita akan disekalikan dengan siapa yang kita contohi dan ikut. Lalu berlakulah tolak menolak, aku tak nak engkau tak nak aku. Gitu. Okey, kemudian ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa saja yang ada di bumi. Makan apa saja yang ada di bumi halal dan baik. So dia ada dua syarat. Kalau nak makan kena halal dan baik. Okey, fast food halal ke tak? Halal. Tapi adakah dia baik untuk tubuh badan? Itu masing-masing boleh carilah. Aku makan juga. Arahannya kepada seluruh manusia, makan halal dan baik. Ya, dia halal, tapi adakah dia baik? Dan tengok Allah bagi dua, satu halal, satu baik. Kemudian Allah kata, jangan ikut khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Boleh jadi syaitan akan hiasi makanan tu. Dia baik. Tapi kita tak tengok halal dia. Sebab dia viral. Dia sedap. Dia juicy. Nampak baik. Atau syaitan akan hias. Yang ni makanan ni halal. Fast food. Halal. Dia dipilih dengan daging-daging yang terpilih. Tapi disembunyikan yang tayyib. Allah bagi ingat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebab syaitan akan campur tangan dalam bab halal haram. Syaitan akan campur tangan menghiasi halal dan haram ni sehingga kita mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Satu, jangan ikut bisikan syaitan. Sebab syaitan akan bisikkan idea-idea tu. Dia kan datang dalam was-was, dia akan bisikkan idea-idea tu. Contoh, siapa yang ajar kita tentang adat berpantang, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni? Ustaz, bagaimana jika seorang graphic designer bagaimana seorang graphic designer diupah buat menu kedai tak halal? Buat menu je, bukan makan. Kita bantu orang. Ustaz, apa hukum kita jamu orang makan kat restoran yang ada logo halal tapi hidang minuman alkohol? Yang ini report pada pejabat agama. Sebab kalau dia ada logo halal, dia takkan boleh hidang minuman beralkohol. Kalau ada benda macam ni, report pada pejabat agama. Biar dia penguatkuasa halal akan turun dan cek kedai itu. Okey, mak kita ajar berpantang. Waktu berpantang tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Sebab ikut pengalaman dia, kalau makan tu nanti berangin. Kalau makan ni berangin. Itu pengalaman orang dulu. Sekarang kita ada cek tak dengan pakar, dengan doktor, dengan itu, dengan ini. Kita ada cross check tak? Mak kita dulu
memang pengetahuannya terhad. Apa yang dia ada je. Belum terdedah dengan apa? Perubatan moden, belum terdedah dengan hospital. Mereka hanya ilmunya sekitar itu. Sekitar itu. Sebab anak kembung bila menyusu dengan mak makan macam-macam, ikut orang, bukan semua orang terpakai. So kita yang ada, anak-anak sekarang yang ada pengetahuan tambahan, dia kena upgrade. Sebab tu tak boleh ikut-ikut tu. Kalau ternyata aku, jenis badan aku ni makan keladi, boleh datangkan angin, okey, kita berpantang keladi. Tapi kalau jenis badan aku yang boleh makan keladi, tak ada hal tentang angin, silakan. Sebab takut kita akan jatuh kategori kita mengharamkan yang halal. Nampak tak? Oh, tak boleh makan tu. Tak boleh tu pada level haram ke? Haram makan nanti bawa mudarat tu macam mana? Yang alergi watermelon, dia terus. Poin dia ialah kita kena ada ilmu, bukan ikut-ikut. Poin daripada atas ni, kita jangan taklid buta. Orang tu tak suruh makan ni, kita pun ikut lah. Lepas tu tanya, kenapa kau tak makan? Entah, aku ikut je. Loh, janganlah macam tu. Jika tidak, nanti kita akan termasuk ke dalam mereka-mereka yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, pantang 40 hari je. Orang tadi tu dia ambil selimut je. Kan, yang seorang sahabat tu, yang mati tu ambil selimut je. Yang seorang sahabat tu, dia ambil tali kasut je. Kan banyak pun. Kan. Ni pantang 40 hari je. So sepanjang 40 hari tu, kita sanggup untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Macam tu. Janganlah macam tu. Pastikan kita juga bila dengar berita-berita macam tu, tabayyun. Oh, ni boleh mak. Badan saya okey. Kan ada bidan-bidan yang kata waktu bersalin, pantang bersalin tak boleh makan ayam. Tapi kalau tengok orang Cina, suruh pula makan ayam. Supaya badan jadi kuat semula. Tu macam mana tu? Kan? So begitulah yang dinamakan berpantang. Kadang-kala sepanjang hari itu, kita takut terjerumus. Bukan kita kata, bidan ni mengharamkan yang halal. Tak, kita khawatir. Kita khawatir kita termasuk dalam ayat 169. Ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan ini dia akan hias, dia akan bagi idea manusia dan dia akan menyuruh kita lakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Kan walaupun kita kan dah ada pelajar cemerlang yang jadi doktor. Siapa? Amalina yang dia tulis dekat Twitter, dia tidak bersetuju dengan adat berpantang 40 hari. Sebab dia membesar dengan maklumat berkaitan perubatan moden. Kan adat berpantang tu kan berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman manusia takkan pernah sama. Kan pengalaman manusia takkan pernah sama. Lalu kita melalui pengalaman peribadi. Sama juga macam yang minum pati haruan. Kan ada kan minum pati haruan.
minum pati haruan tu. Dia kata apa? Untuk bagi tenaga. Anak pertama saya, orang rumah saya minum pati tu, pati haruan. Rupanya kesan minum pati haruan tu, tubuh badan dia tak boleh nak terima, dan bila bersalin anak kedua, bila caesar anak kedua, organ-organ dalaman dia, usus-usus dia melekat antara satu sama lain, menyusahkan orang buat operation. Asalnya untuk baik luka dalaman, tak. Bukan maksudnya semua orang tak boleh makan, tak boleh minum, tak. Untuk orang rumah saya, badan dia tak boleh terima dan dia punya organ-organ dalaman melekit. Gitu. So, kadang-kala pengalaman orang berbeza dengan pengalaman kita. Disebabkan tu ke Ustaz? Setakat maklumat dari orang rumah saya, ya, disebabkan tu. Ya, mungkin sebab Caesar kot, tak boleh minum pati haruan. Tapi begitulah. Yang penting, dia bukan kerana tak boleh ke pantang. Bukan itu. Isu dia bukan itu. Isu dia ialah jangan ikut-ikut. Sebab agama ini, dia sangat galakkan kita fikir. Tafakkarun, tazakkarun, ta'kilun, suruh kita fikir. Dan apa yang kita fikir tu untuk diri kita, bukan ikut pengalaman orang, untuk diri kita. Jangan ikut je. Sebab bila kita ikut je, kan, kalau ikut je Ustaz Nazri, sampai satu masa nanti tuan-tuan akan menyesal dan kita akan menyesal ke akhirat. Ini dulu ikut Ustaz Nazri ni. Jangan begitu. Rupanya Ustaz tak boleh pakai. Jangan ikut saya. Saya manusia. Dan manusia ni lemah. Kita ikut Quran. Ikut sunnah Nabi. Tak tahu Islam ada pantang ke tak? Makan je. Makan je. Kalau ikut saya punya mak mertua, lagi best. Makan je, bismillah, ubatlah tu. Walhal ayah mertua saya, dia antara penderita pesakit gout yang agak kronik lah. Tapi kadang mak mertua saya kata apa? Makan je sikit, buat jamah-jamah, bismillah, jadi ubat lah tu. Walau tak boleh makan daging, tak boleh makan tu, kena banyak pantang. Makan je, nanti yang merana siapa? Bapak mertua. Ada pula jenis macam tu. Tapi dia kata, selagi boleh makan, makan je lah, kan ada ubat, makanlah ubat. Kan? Itulah masing-masing lah. Dia ada apa nama? Kita semua mencipta pengalaman. Dan pengalaman itulah yang menjadikan dunia kita ni, hidup kita ni ada warna-warni. Ada warna-warni. Kalau kita ikut je, kita tak akan jumpa, kita punya hidup tak akan adventure. Makan dulu baru tahu. Macam saya. Saya tak makan sayur kan. Tak makan sayur. Tapi pernah satu hari, saya diperdaya oleh Hauna. Tengah saya baru balik kerja, diorang tengah makan KFC. Mak si Hauna ni, siapa mak Hauna? Anak kepada mak mertua saya. Mak Hauna ni anak kepada mak mertua saya, merangkap isteri saya, si Aini itulah. Dia entah apa dia bagi resipi baru pada Hauna ni. Dia letak sos tomato, kemudian dia letak coleslaw, kemudian dia letak kentang putar tu. Dia letak sos dengan coleslaw, sayur tu dengan kentang putar. Lepas tu dia kata, Hauna, ini adalah
a new combination. Nak buat ini, cicah ni, ini dengan ini, 3 benda ni sedap. So si anak, dia dengar pesan mak dia rasa inilah benda paling sedap dalam dunia. Dia rasa itulah benda paling sedap dalam dunia. Dia ambil daging ayam, dia cecah, sos, coleslaw dan kentang putar. Dia makan. Saya yang tak tahu apa-apa, baru balik kerja, sampai-sampai, Daddy balik, Hauna. Saya duduk, belum sempat duduk. Di, benda ni sedap. Dia ambil 3 combination termasuk sayur. Di, benda ni sedap. Saya nganga terus disuap. Tak sempat gigit, saya terus telan. Dengan daging-daging saya telan sebab ada sayur. Nak luah anak dah suap, penuh mulut, terpaksa telan. Hailah Hauna. Dia dah tahu bapak dia tak makan sayur kan? Di, benda ni sedap. Terus masuk. Saya tak sempat nak, tak, terus masuk mulut, terus. Tu terjebak. So dengan anak, jangan buat main. Halalan thayyibah. Nasib baik tak muntah. So, kalau saya gigit, saya rasa memang muntah. Itu yang terus telan tu. Terus telan. Kenapa Ustaz tak makan sayur? Itu pengalaman silam yang mendewasakan. Punca tak makan sayur sebab saya terlebih makan sampai muntah. Bila muntah, dia jadi fobia. Rasa benda tu tak elok, tak sedap dan chicken cube yang ragu tentang halal, tinggalkan. Kalau kita ragu, tinggalkan. Walaupun ada tulis halal, tinggalkan. Maksudnya benda tu tak wajar untuk kita teruskan. Gitu. Saya makan tu, waktu tu yang saya ingat, saya makan timun. Mak tengah nak ready untuk masak kenduri. Timun tu dia dah potong-potong, dia letak dekat talam. Saya datang, saya makan. Makan sampai muntah dalam talam. Banyak sayur dalam tu, saya muntah dalam tu. Terus no thank you pada sayur. Timun. Dalam talam, dalam dulang. Terus trauma, tak nak. Begitulah al-kisahnya. So, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut apa yang syaitan ajak dan arahkan. Yang apa syaitan recommend. Sebab dia akan ajak kita, terutamanya manusia, dia tak akan terus bawa kepada benda haram, tak. Syaitan ni dia akan bisik sedikit-sedikit. Dia akan ajak sedikit-sedikit. Bila dia dah jadi normalisasi dan perbuatan itu sudah sebati, kita tak rasa berdosa bila makan dan buat. Ya, timun je yang berdosa, sayur lain tak berdosa. Tapi bila makan, dia menghasilkan sensasi kesayuran. Itu yang tak sedap tu. Sayur ni bila gigit, dia ada certain sensation. Begitu unik ciptaan Allah ni. Gigi ni benda keras. Tapi bila kita gigit, kita boleh rasa tekstur gigitan tu. Macam mana Allah cipta tu? Gigi ni benda keras. Sebabnya suatu yang keras, dia tak ada reseptor. Tapi kerana gigi itu bergantung pada gusi dan pada gusi itu ada reseptor. Sudah memadai. Tiap kali, every bite,
kita boleh bezakan tekstur setiap gigitan yang kita buat. Daging ni lembut ke atau tak, sayur ni rangup ke atau tak. Tu lagi, doktor lagi hebat. Dia tak makan daging, ayam dan ikan. Sayur je. Wah, ini vegetarian. Ini vegetarian. Sedangkan kita makhluk omnivore. Omnivore kena makan semua. Tolak batu dengan kayu je. Dengan benda-benda yang haram. Tapi begitulah Allah cipta manusia yang pelbagai. Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Ada orang diet langsung tak makan nasi. Kerana dia tolak nasi, kerana badan dia lebih 120 kilo. Nak turunkan badan punya pasal, langsung dia cancel nasi. Sampai ke tahap, bila badan dia dah turun, dia cuba makan nasi semula, tak berjaya. Perut dia dah tak terima nasi. Tiap kali makan nasi, dia muntah. Bukan hanya nasi, apa sahaja bahan makanan yang berasal dari beras, tepung beras ke, mi dari tepung beras, bila dia makan, dia muntah. Sampai ke sekarang. Ada, saya dah jumpa orang ni hidup lagi, kekal sihat, dia hanya makan daging, ayam dan ikan. Bolehlah kawan dengan Dr. Fatimah. Dr. Fatimah tolong makan sayur, beli ayam dan ikan, bagi dia makan. Dia tak makan nasi. Kan? So begitulah. Ustaz, saya nak tanya, adakah otak lidah kambing haram dan najis dimakan? Oh, tidak. Otak makan je lah otak. Otak-otak kempas tu sedap. Tak. Dia tak adalah sampai haram dan najis dimakan. Najis tu yang keluar daripada buntut tu. Tu najis. So bila dia kata otak dan lidah haram dan najis, itu termasuk dalam kategori mengharamkan benda yang halal. Dan itu dia sedang mengikut jejak langkah syaitan. Jangan rasa jijik dengan makanan. Itu dia sedang mengikut jejak langkah syaitan. Otak kambing lah sedap. Otak lembu sedap. Kerana dulu keluarga susah. Sekarang pun susah juga. Tapi susahnya kita sekarang kerana kita terlalu memilih makan. Dulu orang susah, mak bapak kita kreatif nak menghasilkan makanan untuk anak. Lalu dalam banyak-banyak, dalam kategori makanan berkaitan lembu, daging mahal. Dan lazimnya barang-barang dalaman, hati, otak murah sebab orang tak nak. Lalu mak saya beli otak, dia buat masak lemak. Mak saya beli otak, dia buat masak selain daripada masak lemak je lah sebab nak hilangkan bau hanyir tu. Itulah kami anak beranak makan. Kerana itu paling murah. Maka anak-anak dia membesar dengan makan otak. Sedap. Sedap. Otak ni sedap. Sebab dia punya tekstur tu. Kalau Bangla dia masak kari. Kerana organ dalaman ni, ramai orang tak nak, dia jadi murah. Bila murah, itu je lah orang-orang yang tak mampu boleh beli. Bayangkan kalau kita menghina makanan seteruk itu, kata haram najis. Kesianlah orang-orang miskin ni. Kesian orang miskin. Dia boleh makan tu je. Usus, perut. Otak ni lagi lembut dari tahu. Tahu rasa tawar. Otak ni dia ada rasa. Dia ada rasa otak.
Sedap. Sedap. Ceker lagi lah. Sebab ceker itulah ayam tu dapat rezeki. Bayangkan ceker yang menjadikan ayam dapat rezeki. Kita makan, dah tentu ada berkat. Kaki ayam kan. Ceker buat sup. Ui, sedap dia. Ha. Sekarang ni orang susah kerana terlalu memilih. Kalau dia beli, dapat duit, diberi pilihan. Dibeli otak ke dibeli daging? Kalau saya, susah beli otak sebab murah. Lagi waktu korban. Yang orang timbang adalah daging. Orang tak timbang organ dalaman. Sedangkan hati tu boleh makan. Limpa tu boleh makan. Kan buat hati buaya tu kan. Paru. Ha. Itu. Allah kata, kulu mimma fil ardi. Makan apa saja yang ada atas muka bumi. Allah tak pernah kata otak tu haram, paru tu haram, limpa tu haram. Kita yang meletakkannya. Jelas Allah bagi tahu apa yang haram. Babi, anjing, arak. Jelas. Tapi yang lain, halalan thayyibah. Kerang. Untuk naikkan apa? Esophagus. Esophagus tu kita punya paru-paru. Dia naikkan kita punya hemoglobin dalam darah. Sesuai untuk orang yang sedang mengandung. Ha. Suara tattabi'u khutuwati syaitan. Rupanya dalam isu pemakanan ini, syaitan yang membisikkan idea-idea, ni tak boleh, ni kalau makan ni organ dalaman ni tak elok untuk budak tahfiz. Belum terbukti. Itu hanya hearsay. Itu khutuwati syaitan tu. Jejak langkah syaitan. So, makan je. Kari kepala ikan selalu kata, oh ini pantang untuk budak tahfiz. Kepala ikan tu lah paling sedap. Kalau tahu cara makan. Kat bawah mata dia tu, itu antara daging yang paling lembut. Dia punya lemak bawah mata dekat area mata tu, itulah yang paling sedap. Kadang-kadang orang sengaja buat macam tu supaya bila dihidangkan seekor ikan, tak ada orang rebut kepala. Dia je lah konon-konon orang yang paling layak makan kepala. Meh, tinju kepala dia meh. Benda sedap macam tu sengaja bagi tahu, oh ini tak elok untuk orang lain. Aku tak apa. Nampak tak? Isu halal dan tayyib, isu halal dan haram ni, dia ada kaitan dengan nasihat dari syaitan. Ha, tongkeng. Tongkeng. Sekejap, aku tunjuk. Adakah tongkeng ayam itu bontot? Rupanya bahagian tersebut bukanlah bontot punggung ayam seperti yang diuar-uarkan. Tongkeng ialah bahagian ekor, bukan bontot ayam. Ni. Yang aku tunjuk. Selalu kita kata, tongkeng ni tempat keluar tahi. Tidak. Kita sudah salah. Tongkeng bukanlah tempat keluar tahi. Tapi dia adalah bontot hujung ayam tu, tempat dia punya ekor tu. Bontot dia kat bawah. Ni, tempat keluar najis sini. Kloaka. Macam kelakar macam tu, kelakar. Tongkeng di sini. Bishop. Tongkeng di sini. Kan jauh tu. Walaupun pada dasarnya, ya ni bontot paling hujung. Tapi dia keluar najis dari sini. Ada faham? Kan? Banyak makan kepala ikan jadi pelupa.
Banyak makan kepala ikan jadi pelupa. Buktikan dulu. Dah dia tak mengulang, memanglah lupa. Sebab makan minum. Kita hari-hari makan minum. Kita hari-hari makan minum. Rupanya dalam aktiviti harian itu pun tak terlepas daripada bisikan dan ajakan syaitan. Nampak tak? Nampak tak bahawa kita ni sedang sentiasa diburu oleh syaitan supaya perkara-perkara yang kita rasa ini tak ada kaitan sangatlah dengan agama. Rupanya di situlah lubuk kita selalu terjerumus dalam bisikan syaitan. Jangan sampai kita masuk neraka hanya kerana makanan. Jangan sampai kita masuk neraka hanya kerana makanan dan kita ikut-ikut modus operandi syaitan. Benda simple je. So, nanti tuan-puan, ini ayat 168. Ini anda punya homework. 168, ya ayuhan nas. 168, ya ayuhan nas. Nanti kita akan jumpa 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibat. Tadi untuk seluruh manusia, ini khusus untuk orang beriman. Tapi untuk orang beriman dah tak ada halal. Terus Allah kata tayyibat, yang baik-baik. Tapi untuk seluruh manusia, dia ada halal dan baik. Kenapa berbeza? Kenapa berbeza? Kan. So itu homework pada tuan-puan untuk lihat dulu, fikirkan dulu. Nanti besok malam kita akan tengok jawapannya. Kalau sempatlah sampai 172. Kalau tak minggu depan. So untuk seluruh manusia, arahannya cari yang halal dan baik berkaitan dengan makan. Tapi untuk orang beriman, cari yang baik. Tak ada sebut halal pun. Jeng. Kenapa begitu? So insyaAllah kita akan jumpa lagi. Cuma berkaitan dengan makan dan minum. Makan dan minum. Dia boleh menjerumuskan kita seperti mana ayat 169. Nanti kita akan sambung mulai ayat 169. Menjerumuskan kita kepada su dan fahsyak. Su dan fahsyak. Apa maksud su? Su ni benda-benda yang buruk. Benda-benda yang jahat dan buruk. Su. Dan su, dia menjadi sayyi'ah. Sayyi'ah. Benda yang tak baik. Su. Amalan-amalan yang buruk. Sebab syaitan pasti akan suruh kita buat dosa. Kalaupun dia bisikkan benda yang baik, mesti ada udang di sebalik batu. Mesti. Ada masa darurat boleh makan yang tak halal. Kalau dah nak mati, terpaksa makan babi, makanlah. Itu kalau dah nak mati, itu pun makan, jangan sampai sendawa 2 kali. Ada sekarang ni penyakit misteri. Dia tak ada jenis ubat yang dia boleh makan kecuali ubat tu daripada gelatin babi. Silakan. Sebab dia pada kategori diri dia tu darurat. Bukan orang lain, dia. Ustaz, bolehkah kita makan jika tukang masak tu non-Muslim? Ni terutamanya kedai-kedai mamak. Kenal pasti kedai mamak tu, tukang masak dia betul Islam atau tak. Seringkali buat spot check. Bagi salam jika perlu. Kalau dia teragak-agak, bagi salam mungkin dia boleh jawab salam.
Cuba suruh dibaca suratul Ikhlas. Buat spot check. Banyak kedai mamak yang tukang masak Hindu. Bukan tak boleh masak daripada non-Muslim. Tapi kita tahu, orang Islam akan lebih terjaga kebersihannya. Kerana dia sekurang-kurangnya ambil uduk untuk solat. Makan babi boleh sendawa sekali. Tak. Makan sekadarnya je, bukan sampai sendawa. Oh, tak boleh. Tak boleh. Oi, dia boleh sendawa sekali lah makan babi. Alhamdulillah. Mana lagi ada lagi? Oi, janganlah macam tu. Sekadarnya je. Sekadar kalau kita makan tu tak mati. Oh, plus hadis Nabi yang kata makan berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Rupanya hadis tu hadis palsu. Hadis tu hadis palsu. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar tu. Serius lah. Tu cari. Pergi Google, cari. Status hadis tu. Cari. Bila anda jumpa, baru anda lebih confident. So, tentang makan ni, syaitan akan bawa kita kepada su' dan fahsyak. Su' ni benda jahat. Fahsyak benda keji. Fahsyak ni shameless. Kita hilang rasa malu. Bila hilang rasa malu, kita tak rasa malu untuk joget-joget depan orang, buat perkara haram depan orang. Kita tak ada rasa malu untuk buka aurat, tunjuk aurat depan orang. Fahsyak kita takkan rasa malu untuk dekati zina. Tu fahsyak. Hanya daripada makan. Bukankah mendekati zina tu Allah kata indahu kana fahisyah. Perkataan yang sama dengan fahsyak. Fahisyata wasa'a sabila. Dia fahsyak dan su'. Dua-dua. Semuanya daripada apa? Halal haram makan ni. Kerana apa yang kita makan menumbuhkan daging. Daging yang paling serius untuk kita beri perhatian ialah daging pada hati. Daripada sumber makanan kita boleh mengeraskan hati. Sampai kita tak rasa apa bila Quran dibacakan. Seperti mana kerasnya gunung. Gunung tu pun bila dapat Quran, dia tunduk dan pecah. Hati kita kerana dari makan yang tak betul, tak menentu, hati kita jadi keras. Bila disentuh oleh Quran, tak memberi bekas dan kesan. Sampai ke tahap bila kita dah begitu keras hati, risikonya apa? Kita sebut tentang Tuhan, benda yang kita langsung tak tahu. Kita mula menuduh Tuhan begitu dan begini. Ya ke Ustaz? Adakah kita buat tuduhan macam tu? Ada. Tapi kerana 9.33 kita sambung besok malam. Barakallahu li wa lakum. Kembali pada moderator. Ada nak boleh buka soalan ke Ustaz? Boleh? Boleh ke Ustaz? Ke Ustaz nak berehat dah? Okey, kalau ada nak ada nak soalan ajuk tu. lagi Kalau soalan anak mungkin ada isteri keras lagi hati, salah suami ke? tu. Boleh ajukan soalan silakan. Kalau anak isteri keras hati, salah suami ke? Kalau anak dan isteri keras hati, dia ada possibility salah suami. Boleh jadi salah kita makan. Boleh jadi salah anak dan isteri sendiri. Ada possibility. Assalamualaikum Ustaz. Silakan puan. Saya nak tanya bab kenduri boleh? Jiran saya ada buat kenduri kahwin. Kemudian dia letak kad kahwin tu dalam peti surat je. Dia tak cakap apa-apa. Sedangkan setiap hari berjumpa dan dia tak panggil dengan lafaz. Boleh ke kita pergi?
Boleh? Sebab kad tu sendiri dah menjadi pengganti diri. Dia mungkin tak cakap, mungkin sebab segan ke, atau yelah hari-hari jumpa pun belum tentu kita boleh mesra, berbual, mengajak macam tu. So bila dia beri kad sebagai ganti diri, itulah cara orang-orang introvert beraksi. Introvert kan dia malas nak cakap panjang-panjang. Kad tu sudah melambangkan apa yang ada di hati. So memadailah dengan kad itu kita melihat kesudian dia untuk menjemput dia. Dia ada make effort lah tu. Adalah kesungguhan dia tu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi soalan Sama-sama. lain yang nak acu? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya soalan yang macam kontroversi lah. Sebab saya pernah ikut halakah tadabbur Quran di London. Majoriti yang datang tu orang Arab lah. Apa yang beri tausiah tu daripada Mesir. Dia bagi tadabbur ayat Quran surah Al-Baqarah tentang jangan campurkan yang betul dengan yang salah, yang halal dengan yang haram, macam tu kan. Lepas tu saya masa tu kebetulan ada kenalan yang meninggal 2 minggu tanpa diketahui sesiapa. Jadi kita orang sangat sedih. Kita panggil ramai-ramai bacakan Yasin, buat tahlil, dan kumpul duit untuk buat telaga untuk dia. Tapi bila mereka dapat tahu, mereka kata itu bid'ah. Lepas tu macam semuanya macam bagi contoh-contoh lah. Kalau yang Sayyidina Umar Al-Khattab pernah ajak sembahyang tarawih berjemaah tu, dan dia pernah kata itu bid'ah, dia dah buat bid'ah. Tak apa sebab Nabi sendiri pernah ajak bertarawih jemaah juga, cuma kemudian Nabi tak nak dia jadikan wajib, maka Nabi berhenti panggil buat tarawih berjemaah selalu. Jadinya saya rasa takut pula bila fikir saya ni terikut-ikut ke, saya ni maksudnya mengikut-ikut budaya adat kita, orang tua kita ke, ataupun saya benar-benar ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab Syekhah tu kata kalau betul lah tahlil ni dibenarkan, dibolehkan, kenapa Nabi tak buat, sahabat Nabi tak pernah buat, walaupun mereka memang tak ada saudara mara pun, walaupun mereka ada maknanya saudara mara mereka pun tak buat. Jadi kata kalau memanglah ni awak tu cantik, baik, kalaulah ada sahabat yang buat, saya sendiri akan buat. Jadi kata sebaik-baiknya janganlah buat. Jadi apa pendapat Ustaz? Terima kasih. Saya setuju dengan orang Arab tu. Masya Saya setuju Allah. dengan orang Arab. Iyalah, Sebab bila saya dengar saya nangis terus sebab saya rasa macam mana Ustaz yang kat Malaysia hari-hari buat macam tu berdosa ke? Sebab saya kata bukankah ni bid'ah hasanah, benda yang baik. Dia cakap bid'ah memang tak ada hasanah ke apa ke, bid'ah tak boleh dibenarkan langsung, dia cakap. Betul lah tu dia cakap tu. Bid'ah tak ada yang hasanah, tak ada pembahagian itu. Sebab Nabi sendiri tak membahagikan bid'ah hasanah ke bid'ah dolalah. Cuma apa yang kita buat tu untuk kita. Orang dah mati, dah terputus dah amalan dia. Apa pun kita buat, kan, apa yang kita buat, hasilnya akan kembali pada kita. Kecuali kalau kita mohon, minta pada Allah, ya Allah, apa pahala yang aku dapat ni, berilah juga pada dia. Rahmatilah dia. Saat kita mohon kembali pada Allah, bukan kita bergantung kepada aku buatkan telaga ni nanti dia dapatlah manfaat. Kita ke menentukan dia dapat manfaat atau Allah yang menentukan dia boleh dapat manfaat. Yang confirm boleh dapat manfaat
terhadap apa yang berlaku selepas kematian hanya terkait dengan hadis Nabi tu. Anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Kan? Selain daripada tu, kawan-kawan tolong sedekahkan untuk dia, itu tak terpakai. Sebab bukan dia yang buat sedekah, kecuali kita ambil harta dia, ambil tanah dia, jadikan wakaf. Dia dapatlah. Tak Kalau payah yang tahlil kita tu, collect harta dia. kalau yang Macam buat mana? tahlil bacaan Yasin, kalau yang buat tahlil bacaan Yasin kami tu, terus itu bid'ah ke? Okay, itu attempt kita, konon-konon kita rasa bacaan kita sampailah pada dia. Kita pun tak tahu sampai ke tak. Kita boleh pastikan ke betul sampai? Sebab tidak pernah ditunjuk oleh generasi terdahulu bahawa perkara itu sampai. Habis waktu Ustaz punya bapa meninggal dulu, Ustaz buat 7 hari. Yelah, saya buat 7 hari sebab ada orang sponsor bagi makan bapa sendiri. Saya buat 3 hari tu sebab ada orang sponsor bagi makan, orang datang ramai-ramai nak menunjukkan rasa sedih, prihatin, kita belanjalah orang makan. Dan kita tak pernah menanggap bahawa apa yang kita buat tu akan sampai pada yang mati. Malah apa yang kita rasa ialah aku sebagai anak, aku sedang buat baik. Aku sebagai anak, ada orang sponsor, aku panggil orang lain, okey datang sini, aku sedang buat baik ni. Aku sedang buat amal soleh. So aku sedang jadi anak yang soleh. Doa anak yang soleh tak terhijab untuk mak bapak yang dah mati. Macam itulah kita fikir. Bukan ikut-ikut je. Bacaan dari anak soleh yang sampai. Orang-orang ni semua tak ada kaitan ni. Kita cuma buat baik supaya kebaikan kita tu Allah nilai. Oh, ini amal anak soleh. Dan doa anak yang soleh itu sampai. Gitu. Okey. Soalan doa kita seterusnya, sampai kan Ustaz? Doa kita sampai. Doa kita. Okey. Terima kasih banyak. Doa kita sampai. Dan selalu orang dulu malam Jumaat dia baca Yasin. Baca Yasin, tahlil untuk mak bapak dia kan. Yang itu sampai sebab anak dia buat. Anak dia buat. Tapi kerana zaman bertukar, generasi beralih, maka generasi kemudian dia hanya ikut. Dia hanya ikut. Lalu kerana generasi kemudian yang lahir semakin lemah. Penguasaan Qurannya lemah, baca Qurannya lemah. Lalu dia mengambil sikap apa? Aku sublah pada ustaz sebab ustaz baca Quran lebih baik dari aku. Itu yang mula adat nak baca tahlil dia panggil orang masjid, panggil ustaz. Sebab tuan rumah baca Quran pun merangkak. Nak berdoa dia rasa doa ni kena bahasa Arab. Bahasa Melayu kurang sikit dia punya makbul. Itu tanggapan dia. Sebab dia tak belajar. Itu jenis ikut-ikut. Ikut. Orang buat macam ni. Kita pun kena lah buat macam ni. Sebab orang buat macam ni. Dalil dia orang buat. Kan? Sedangkan kita ni jadi anak. Kitalah kena doakan. Dan doa tu tak semestinya kena pergi kubur. Apa ingat kita doa dekat rumah ni tak sampai pada mak bapak kita? Kan? So banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita dah buat. Oh rupanya lebih mudah kalau kita buat begitu. Lebih mudah kalau kita buat dengan faham. Fatimah Abdullah Ong, Ustaz, restoran dah terang lagi bersuluh tak boleh makan. Restoran yang tak halal memang tak boleh makan. Kalau ipar, mertua ajak pergi, apa patut saya buat?
Nabi Ibrahim juga pernah diajak begitu. Nabi Ibrahim, baginda pernah diajak pergi ke pesta. Baginda beri alasan begini. Okay? Dalam surah Safat. Dalam surah Safat, ayat yang ke 80, 83, 89. Ini. 89. So, dia punya kaum pergi pesta, diajak Nabi Ibrahim, dia bagi alasan, faqala inni saqim. And I said, indeed I am about to be ill. Aku rasa sakit, aku rasa tak sedap badan lah. Minta maaf, saya tak dapat nak memenuhi undangan. Saya rasa tak sedap badan. Adakah Nabi Ibrahim menipu? Tidak. Dia memang hati dia tak selesa dengan apa yang kaum dia buat. Kita bukan sekadar tak sedap badan, tapi kita tak selesa dengan makan di situ. So berilah alasan saya tak sihat. Boleh beri alasan macam tu. Kan. Tak, kita bukan bohong. Hati kita memang tak selesa dengan benda tu. Hati kita tak rasa benda tu sihat. Benda tu tidak menyihatkan hati. So kita rasa, aku tak sihat lah. Tak sihat bukan semata-mata badan kita ni sakit, demam. Tak. Hati tu. Bukan bohong. Nabi Ibrahim bukan berbohong. Bila dia kata ini sakim, aku memang rasa sakit hati dengan apa yang korang buat. Sakit. Sakit hati. Sakit. Ya, Puan Norini, agak-agaknya anak-anak tu yang tak pandai baca Quran. Sebab tu dia panggil kenduri orang buat tahlil. Sebab tu keluarga saya tak pernah panggil orang masjid surau sebab dah anak dia imam masjid. Anak dia lah yang kena buat. Kan masing-masing anak tahu tanggungjawab, doakanlah mak bapak. Tak perlu tunggu satu majlis untuk buat tu semua. Sekarang ni kalau kita teringat mak bapak kita yang dah meninggal, doakan terus. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, selamatkan mak bapakku. Apapun keadaannya, selamatkan mereka. As simple as that, berdoa ni. Tak perlu kena ada majlis, kena ada ayam masak singgang, kena ada ikan bakar, kena ada jelantah. Tak perlu. Yang penting bagaimana ingatan kita pada mak bapak. Kalaulah kita benar bersyukur menjadi anak kerana hasil didikan mereka lah kita hidup ni. Maka ingatan kita pada mak bapak akan terus-terusan. Dan kita tanpa segan silu terus berdoa. Dalam apa juga keadaan. Dalam apa juga keadaan. Dan berdoa ni bukan kena baca Yasin buat tahlil. Tak semestinya. Terus dia berdoa. Anak-anak tu, hauna selalunya yang kita orang ajar, suami isteri, doa ajar hauna. Hauna, nak minta apa-apa, terus doa je pada Allah. Kadang kalau kakak dia kurang sihat, kita minta hauna. Memandangkan dia budak, belum ada dosa, hati masih tulus. Hauna, boleh tak doakan kakak? Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah sembuhkan kakak. Saya sayang kakak. Ajar dia untuk terus minta pada Allah tanpa bertangguh. Waktu dia tengah main-main, Hauna boleh tak doakan Daddy? Daddy macam rasa sakit-sakit belakang sikit lah Hauna. Terus dia doa, ya Allah, kesianlah Daddy, sakit belakang. Terus. Bila benda tu jadi kebiasaan, kita yang nanti akan tersentuh. Dengar dia doa, kadang sebelum tidur. Selalu kita doa apa sebelum tidur? Ufawidu amri ilaikal masir.
Tapi Hauna akan doa panjang sikit. Ya Allah, kami nak tidur, berilah kami mimpi yang indah. Ya Allah, kami nak masuk syurga, berilah kami jalan nak masuk syurga. Ajarlah dari kecil. Bukan skrip-skrip yang keras dan kaku. Bukan skrip-skrip yang kita rasa kena ikut skrip ni tanpa ada penghayatan. Kita doa, kita minta pada Tuhan, antara kita dan Tuhan. Luahkanlah apa rasa hati ni. Tak semestinya bahasa Melayu. Tengah kita duduk petang-petang. Sebab tu, bila kita benar-benar hakah faham realiti, mana-mana kematian ahli keluarga, kita akan cepat redha. Sebab dia bertemu Tuhan. Dia bertemu Tuhan. Kita ni apa sangat berbanding hubungan kita dengan hubungan dia dengan Tuhan? Dia jumpa Tuhan. Kita patut rasa, ya Allah, kau sayang dia, kau ambil dia lebih dahulu dari aku. Aku tak tahu nasib aku. Tapi Allah rahmatilah dia, ya Allah. Mungkin ada kesalahan dia, terimalah. Terimalah taubat dia, Allah. Terimalah apa yang dia pernah lakukan, ya Allah. Terimalah. Ampunkan dosa dia. Ya Allah, aku redha dia pergi. Lain cara kita menanggapi benda tu. Lain. Dan kita takkan terbuai dengan rindulah kalaulah dia masih hidup. Seolah-olah kita tak setuju dia kembali pada Tuhan. Bukan menafikan emosi rindu. Tapi tak kala rindu bertandang. Ya Allah, ayah aku ni aku sayang. Tapi aku tahu kesayanganmu lebih daripada segalanya. Ya Allah, aku sayang dia ni. Dan peliharalah dia untukku. Ampunkanlah dosa dia dan aku. Itu yang kita perlu ucapkan, ungkapkan, minta keampunan. Bagi pihak dia, kita kan anak. Tengah-tengah mandu kereta, apa lagi kita nak buat daripada mengelamun, duk mikir nanti kat office nak buat apa? Doa dan terus berdoa. Dan bila kita buat doa, itulah tanda yang kita benar-benar bergantung pada Allah. Bukan pada yang lain. Bergantung pada Allah, bukan pada yang lain. Berdoalah. Satu-satunya senjata yang jarang kita pakai dan kadang kita tak tahu nak pakai pun. Gitu. Lepas tu tadi ada lagi satu soalan. Apa ya? Kejap ya. Kalau perempuan berzikir boleh? Nasyid boleh ke Ustaz? Kenapa nak nasyid? Tu soalannya. Kenapa nak nasyid? Sebab wanita ni dia unaware. Apa maksud unaware? Dia tak perasan. Dia tak sedar bahawa kewujudan dia, sekujur tubuh dia tu daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua itu yang namanya perempuan, semua itu adalah hiasan dan bila-bila masa boleh menarik perhatian, terutamanya yang berlawanan jantina. Wanita majoriti tak sedar benda tu. Wanita majoriti tak sedar benda tu. Kadang saya dengar rakaman kuliah Ustaz No'man Ali Khan. Ustaz No'man ni bila dia buat rakaman tentang surah-surah ni, dia buat dengan student dia. Dia rakam tu, dia buat waktu dia mengajar student dia. Lalu bila dia buat kuliah dengan student,
dia dia tak akan terus full blown beri fakta tentang Quran, sebab lama kelamaan tumpuan manusia akan berkurangan. Bila berkurangan, mulalah rasa ngantuk, letih, kan. So from time to time dia akan cuba datangkan contoh-contoh yang menggelikan hati. Dia bukan lawak, tapi dia bawa contoh-contoh yang terpakai, yang simple, yang boleh kita rasa macam tu. Contoh-contoh, kadang contoh-contoh dia tu menggelikan hati. Buat audience dia, student dia gelak. Dan kadang-kala dalam banyak-banyak dia punya rakaman tu, kadang-kala jelas dengar bunyi student dia gelak. Dan kita boleh beza antara gelak lelaki dan gelak perempuan. Tuan-puan, saya dengar rakaman, saya lelaki, dengar rakaman, dengar gelak wanita. Hati ni terus terdetik, sedap dia gelak. Nak tahulah siapa perempuan tu. Comel ke tak? Hanya dari gelak. Sedangkan wanita tu tahu tak bahawa dengan gelak dia tu, ada lelaki di luar sana, entah daripada negara mana, hati dia tertarik nak tahu. Itu sekujur tubuh wanita ni, semuanya syaitan boleh jadikan hiasan. Kerana wanita unaware benda tu, tak perasan, memang tak perasan. Sebab tu, kalau ditanya, wanita boleh bernasyid ke Ustaz? Bernasyid dah tentu dia akan guna suara yang paling baik untuk dipersembahkan. Dan suara itu dah tentu akan mendayu-dayu. Siapa yang akan menerima dan menyambut suara mendayu? Hati lelaki-lelaki. Dan kita tahu hati setiap manusia tak sama. Ada hati yang sihat dan ramai hati yang tak sihat. Itu baru gelak dengar kupasan Quran, gelak. Lagi kalau yang ketawa terhilai. Kalau tak langsui, itu Pontianak. Kan. So wanita ni dia dari pelbagai sudut, dia memang menarik perhatian, sangat menarik perhatian. Berbeza dengan lelaki, lelaki gelaklah macam mana. Ada orang pandang, tak ada, jijik ada. Kau diam boleh. Kan. Tapi kalau wanita lain, beza. Sebab tu dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang status wanita. Kadang tanpa sedar ayat tu sangat menyokong dan meninggikan wanita. Kerana begitu berharga wanita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Quran sudah lama menyatakan, hai wanita, kerana dirimu berharga, maka peliharalah sungguh-sungguh. Aku ada surprise untukmu di syurga. Tanpa perlu aku nyatakan dalam Quran. Tapi cukuplah bahawa ada sesuatu untukmu. Dan hanya untukmu. Gitu. Orang Arab selalunya buat majlis dan dia ada buat tari menari. Cuma diorang asingkan perempuan dan laki-laki. Okey. Boleh ke tak? Pertama, orang Arab bukannya dalil. Bukan dalil hukum. Yang kedua, adat orang Arab ni, budaya orang Arab ni, diorang nak meraihkan apa-apa, diorang menari. Diorang nak meraihkan apa-apa,
diorang menari. Dan apa yang diorang buat, bila nak menari, diorang memang asing, lelaki dan perempuan, dan lelaki takkan boleh tengok perempuan, perempuan takkan boleh tengok lelaki. Macam kahwin orang Yahudi memang langsung tak bercampur lah lelaki perempuan. So, boleh nak menari, cuma adakah tarian itu, tadi diorang ikut adat, adakah tarian itu tarian yang tarian ni kan banyak jenis. Ada tarian yang menggiurkan, menggairahkan, ada tarian yang mendatangkan semangat, ada tarian yang menunjukkan gembira. Tarian yang bagaimana? Tarian tu sendiri dan siapa yang menari tu nanti akan menentukan boleh ke tak. Dia akan, kita kena lihat case by case. Ya, Yahudi tak makan babi. Sebab diorang sangat patuh pada kitab diorang. Malah dia tak makan daging, bukan babi. Kalau Syiah tu tak makan daging arnab, sotong pun tak. Itu Syiah. So, ada soalan? Udang pun dia tak makan. Syiah. Kalau tak ada soalan, kita tutuplah. Ustaz dah pukul 10 untuk Ustaz pun nak rehat dengan tu dah. Dahaga bukan main lagi kan. Ustaz perlu rehat. Tadi daripada kuliah sebelum ni sambung pula kuliah Gemenuk Iman. Jadi kita tutup dululah kuliah kita ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Jadi Alhamdulillah kuliah kita pun telah berlangsung dengan jayanya. Jadi jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang telah pun mentadabur surah dari surah Al-Baqarah. Jadi banyak ilmu yang kita perolehi, banyak pengajaran dan banyak yang boleh kita amalkan. Terutama hari ini banyak tentang makanan-makanan. Jadi kita pilihlah makanan yang halalan thayyiban supaya kita tak hati kita tak keras untuk kita menambahkan ilmu di dada kita. Jadi jauhi daripada bisikan pujukan syaitan, insyaAllah. Jadi mungkin kita doakanlah bersama-sama kita dijauhi daripada semua itu, insyaAllah. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarkan kuliah pada pagi ini. Moga Allah terus terangkan hati kita, Allah tetapkan iman kita, Allah perbaiki amal kita dan dekatkan hati kita kepada kebaikan dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita dimanapun kita berada di bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi kuliah seterusnya kita nanti pada malam saja sebab hari ini hari Minggu. Jadi lepas ini bolehlah bersama dengan keluarga. Jadi kuliah pada pukul 8.15 bersama dengan Al-Fadil Dr. Ahmad Mursyidi Mustafa. Itu pengajian berkitab Al-Minahu As-Saniyah pukul 8.15 malam. Jadi sebagai penutup tirai kuliah kita dan sebelum kita teruskan dengan kuliah-kuliah Ustaz pada kuliah akan datang, kita tutup dulu untuk kuliah pada pagi ini keluar duha dengan memohon Ustaz membaca tasbih kafarah dan menutup dengan kuliah dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jemput-jemput makan